Sebarang isu atau permintaan di negeri ini diharap dapat dibincangkan serta dipertimbangkan untuk diselesaikan dengan baik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kerajaan Persekutuan sentiasa berperanan sebagai anggota keluarga dan amat positif dalam memenuhi segala perkara dalam Perjanjian Malaysia 1963, terutama apa yang sepatutnya diperoleh oleh keluarga Malaysia Sabah. Sementara itu, Ismail Sabri dalam ucapannya berkata, jelajah aspirasi keluarga Malaysia menerapkan nilai keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran dalam konteks sokongan dari segi sebuah kasih sayang, merentasi etnik dan agama akan diteruskan ke seluruh negara. Sementara itu, kerajaan negeri menyatakan harapannya agar kadar pemberian khas persekutuan kepada Sabah terus ditingkatkan bagi membolehkan lebih banyak inisiatif berorientasikan rakyat dapat dilaksanakan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, beliau percaya pendekatan keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob boleh menjadi formula yang terbaik untuk menangani isu-isu legasi di antara Sabah dan Persekutuan Malaysia itu. Beliau berkata Sabah menghargai sokongan dan kerjasama padu daripada kepimpinan persekutuan selain berharap ia dapat dikekal dan ditingkatkan lagi. Haji Ji berkata banyak kemajuan mula dicapai termasuk yang terbaru persefahaman di antara kedua-dua pihak pada 14 April lalu yang membawa kepada langkah pertama penyelesaian kajian semula kadar pemberian khas kepada Sabah di bawah perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini beliau mengumumkan wang pemberian khas itu akan digunakan untuk membina 1,500 rumah mesra SMJ di semua 73 kawasan Dewan Undangan Negeri di Sabah. Rumah mesra SMJ adalah inisiatif baru kerajaan negeri di bawah Hala Tuju Sabah Maju Jaya yang berkonsepkan program projek perumahan rakyat termiskin di peringkat persekutuan. Dalam perkembangan lain, Haji Ji mencadangkan kerjasama negeri persekutuan untuk menggabungkan program JAKM dan Hala Tuju SMJ di peringkat akar umbi di Sabah. Beliau berkata konsep inisiatif kerjasama itu adalah mini karnival yang akan diadakan di setiap bahagian atau daerah di negeri secara berperingkat. Katanya kerajaan negeri juga mengiktiraf pendekatan keluarga Malaysia dengan meletakkannya sebagai satu kerangka yang memayungi pelaksanaan agenda pembangunan negeri. Berita seterusnya, 7 rumah termasuk sebuah rumah panjang musnah terbakar dalam kebakaran di Kampung Salong Nabawan semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 6.30 petang itu, kebakaran membabitkan rumah jenis tidak kekal lebih 1,144 meter persegi. Jurucakar Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.50 petang. Katanya sepasukan 5 anggota dan pegawai bersama jentera dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Katanya kawasan kejadian tidak mempunyai jaringan talian telekomunikasi dan pasukan bomba juga terpaksa menaiki bot untuk sampai ke lokasi. Sejak tiba di lokasi, pasukan operasi membuat pengesahan kebakaran dan semua rumah terlibat musnah sepenuhnya. Menurutnya, pasukan operasi kemudiannya menjalankan pemeriksaan lanjut bagi memastikan tiada lagi kemerbahayaan lain sebelum operasi ditamatkan pada jam 10.04 malam. Manakala tiada sebarang insiden yang boleh menjejaskan tahap keselamatan di perairan Sabah selepas berakhirnya pilihan raya untuk memilih Presiden baru Filipina baru-baru ini. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauh Teddy Kun berkata ini disebabkan pasukan keselamatan sentiasa dalam keadaan siap siaga dan waspada sepanjang proses pilihan raya di negara jiran berlangsung. Katanya semuanya lancar dan tiada insiden yang boleh menjejaskan keselamatan di sempadan negeri dan semuanya berjalan dengan baik dan terkawal. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah dan Majlis Serah Terima Tugas Ketua Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti di Dataran Kawat IPK Kota Kinabalu hari ini. Mengulas lanjut, Jawate berkata tahap keseluruhan keselamatan di Sabah dalam keadaan terkawal dan baik tanpa wujudnya masalah sama ada di darat dan laut. Sementara itu, beliau meminta kepada semua penduduk maritim supaya memberi kerjasama kepada pasukan keselamatan termasuk Polis Diraja Malaysia untuk menyalurkan sebarang kegiatan jenayah di
kawasan masing-masing seiring slogan PDRM Polis dan Masyarakat berpisah tiada. Sementara itu dalam majlis serah terima tugas KJP-JKK, Senior Assistant Commissioner Muhammad Yusof Mattaiz menyerahkan jawatan berkenaan kepada timbalannya Assistant Commissioner Abdul Rahman Kasim sebagai pemangku selepas Muhammad Yusof bersara wajib dari penugasan PDRM. Muhammad Yusof berkhidmat dalam PDRM selama 36 tahun sejak memulakan tugas pada 2 Februari 1986 dan mencatatkan penugasan di 6 jabatan dan dalam PDRM termasuk cawangan khas, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Pengurusan sebagai Timbalan Ketua Polis Kulim, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam serta JPJKK. Seterusnya, seorang pemandu pacuan 4 roda berdepan detik cemas apabila kenderaan dipandunya tiba-tiba terbakar di Jalan Kayu Madang Telipok lewat malam tadi. Dalam kejadian jam 11 malam itu, mangsa bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri dengan keluar dari kereta Toyota Hilux Vigo sebaik menyedari sebahagian dari kenderaannya sudah mula terbakar. Jurucakap Persegerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 11.16 malam. Katanya sepasukan 15 anggota dan pegawai bersama jentera dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi, pasukan operasi terus menjalankan operasi pemadaman menggunakan 2 aliran salur bantu mula air dari tangki jentera. Api berjaya dikawal pada jam 11.45 malam sebelum berjaya dipadam sepenuhnya beberapa minit selepas itu. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.